Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini kita nak tengok antara dua darjat. Tajuknya antara dua darjat. Ustaz baca ayat ni perlahan. Cari dalam Quran kat mana ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tak boleh ikut nanti sebab tak tahu kat mana. Dengar dialog, cari ya. Umur 60 ke atas kalau tak jumpa kena beri kita kerusi. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. Nah, dah nampak sikit dah. Sikit lagi ayat Ustaz, nanti nampak lah. Yawma nad'u kulla unasin biimamihim faman utiya kitabahu biyaminihi faulaika yaqra'una kitabahum wala yuzlamuna fatila. Jumpa 289. Nanti jumpa dah. Masya Allah. Kena bagi hadiah ni 289. Kursi tak juga tadi 289 Surah Al-Isra. Masya Allah. Inilah yang Ustaz nak lahirkan bangsa Melayu ni. Mana-mana baca senang nak buka jumpa ya. Masya Allah. Dah ada dah. Nanti kita tingkatkan lagi. Ayat 70. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ
hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Hadhihi itu tak boleh pendek, dia kena 4 harakat paling kurang. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma. Fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Kenapa tak boleh pendek hadhihi tu? Sebab dia ganti nama tu hi tu kan. Depan dia tu ada a'ma tu hamzah. Jadi ganti nama hi ataupun hu, depan dia hamzah. Hukum tajwid dia maksilah tawilah. Bila maksilah tawilah, tak bolehlah pendek. Tawilah tu panjang kan. Baik, mari tengok mana antara dua darjah. Wala qad karramna bani Adam. Darjah yang satu Allah karramna. Apa makna karramna? Kami muliakan Bani Adam, keturunan Adam, manusia. Lagi wa razaqnahum minat thayyibat. Masya-Allah. Manusia tak makan tai kecuali tai minyak dengan tai itik. Dia makan baik-baik, makan bagus-bagus. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Terlangkau. Dan kami perjalankan mereka di laut dan di darat, dan di laut. Jadi manusia boleh naik kuda, naik unta. Manusia boleh naik kapal zaman dulu ni. Haiwan tak boleh. Kalau anjing naik atas kuda tu, kuda lari. Kuda tak bawa dia lah. Kalau ular naik unta pun unta lari juga lah. Jadi manusia naik di bawah elok. Siapa yang menundukkan unta kuda itu? Allah Ta'ala. Diizinkan manusia. Dan juga di laut naik kapal. Sekarang ni tambah lagi satu perkataan tu, bukan tambah Quran lah. Yang ada fil jawi, jim waw. Waw tu ada satu bari bawah. Jawi, bukan jawi Jawa, jawi. Jawi ini udara. Jadi sekarang manusia boleh darat, laut dan udara. Kemudian apa lagi? Sambung apa? Fil barri wal bahri. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan Allah rezekikan dengan rezeki yang baik. Lagi faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan Allah lebihkan sifat-sifatnya istimewa manusia ini berbanding dengan kebanyakan makhluk yang lain yang Allah ciptakan. Di manusia berjalan atas 2 kaki, tapi tangan dia boleh fungsi. Ayam jalan atas 2 kaki, tangan dia tak fungsi. Tangan dia tak boleh fungsi. Manusia jalan 2 kaki, tangan boleh fungsi. Spesial lah. Kejadian manusia spesial. Itu darjah pertama. Tak payah panjang-panjang. Darjah pertama. Darjah ni Allah muliakan. Jadi bermula manusia ini Allah muliakan. Apa bentuk kemuliaannya? Banyaklah tu Allah sebut. Baik. Manusia pun hiduplah ke dunia. Hidup umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 7 tahun, 14 tahun.
25 tahun, 34 tahun, 48 tahun, 55 tahun, 67 tahun, 72 mati. Ya. Bila mati, ya, masuk dalam kubur. Lama dalam kubur nanti dibangkitkan balik. Bila dibangkitkan balik itu Allah pun sebut, yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Yauma, pada hari manusia dibangkitkan nanti, dikumpulkan di mahsyar. Setiap manusia ini, kulla unasim, setiap manusia itu nanti nad'u, kami akan panggil, menghadap kami lah, menghadap Allah Ta'ala, biimamihim, dengan siapa? Dengan pemimpin mereka. Ada dua tafsir situ. Bukan dipanggil dengan Perdana Menteri, dengan ketua bahagian, dengan ketua cawangan, tak. Imamihim itu tafsir pertamanya Rasul. Jadi setiap manusia ni nanti akan dipanggil bersaksikan Rasul mereka. Umat Nabi Nuh dengan Nabi Nuh, umat Nabi Musa dengan Nabi Musa, umat Nabi Isa dengan Nabi Isa, umat Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Muhammad SAW jadi saksi. Masa itulah persaksian diberikan. Nabi Muhammad SAW berkata, aku menyampaikan wahyu engkau wahai Allah kepada mereka, lengkap 30 juzuk, tapi mereka buat dia dengan wahyu engkau ini wahai Allah. Ramai mereka ini tidak kenal pun wahyu engkau, tidak kenal pun walaqad karramna bani Adam, tidak kenal pun yauma nad'u kulla unasim biimamihim. Yang mereka kenal siapa dia? Penjaring gol, pengurus bola, presiden, FAM, mereka kenal. Rasul akan menjadi saksi. Itu yang pertama. Hari Jumaat, apa bulan? 25 hari bulan apa? Bulan Safar. Mereka tidak cukup pun berselawat kepada aku 100 kali. Rasul menjadi saksi. Mereka kata mereka cinta kepada aku, tetapi mereka tak selawat cukup pun. Mereka hanya berselawat setahun 2-3 kali di tengah padang-padang ramai-ramai. Tetapi setiap Jumaat mereka tidak berselawat banyak-banyak kepada aku. Mereka lalai. Jadi Rasul menjadi saksi. Itu tafsir pertama. Tafsir kedua, imamihim itu maksudnya ialah kitab amalan masing-masing. Jadi setiap kami akan memanggil setiap manusia ini dengan disaksikan bersama kitab amalan masing-masing. Dalam kitab amalan itulah tercatat, seperti daripada dulu saya sebut, amalan-amalan hari malamnya, daripada mula balik kerja, menamatkan riwayat hidup sampai ke tidur, maka banyaklah benda yang lalai-lalai dilakukan di dalam kitab amalan itu. Dalam kitab amalan itu ada rasuah 50 juta. Dalam kitab amalan itu ada rasuah 13 juta. Ada rasuah 4.6 juta. Dalam kitab amalan itu. Dalam kitab amalan itu ada bola 3 jam, ada Quran hanya 8 minit saja. Dalam kitab amalan itu. Dalam kitab amalan itu anak-anak dara, anak-anak bujang pula, dramanya sejam setengah, 2 jam ataupun 1 jam. Qurannya seminggu pun tak jumpa. Dalam seminggu tu tak jumpa dibaca Quran dalam kitab. Maka Allah kata apa? Tengok ayat berikutnya. Ayat berikutnya Allah kata apa? Siapa banyak buat baik, dia meneruskan kemuliaannya. Tadi kan Allah muliakan anak Adam tadi, faman utiya, siapa yang diberikan, diserahkan kitabahu, kitabnya, biyamini,
Daripada sebelah kanan kita dah baca dalam surah Al-Haqqah dulu. Ya, mereka akan bergembira sambil menunjuk-nunjuk kitab amalan mereka kepada orang sekelilingnya. Sebab itu Allah kata faulaika, maka mereka itu yaqra'una kitabahum, membaca kitab mereka dengan bergembira. Ya, macam mana dia boleh dapat dari sebelah kanan? Sebab Al-Quran ni malam-malam 2 jam. Sukan dramanya hanya 30 minit. Dia dapat daripada kanan. Orang yang dramanya 2 jam, sukannya 2 jam, Qurannya hanya 8 minit, dia tak dapat daripada kanan. Orang yang ruang tamu rumahnya, tingkat atas rumahnya, tingkat bawah rumahnya, banyak diguna untuk Al-Quran bersama-sama keluarga, dia dapat kanan. Tapi kalau ruang tamu rumahnya, tingkat atas rumahnya, banyak diguna menonton sama-sama, dia tak dapat kanan. Okey, kejap lagi kita tengok ayat ni. Kita teruskan ayat ini. Wala yuzlamuna fatila, dan mereka tidak dizalimi walaupun sedikit. Sekiranya mereka melakukan kebaikan tanpa riak, tanpa menunjuk-nunjuk, maka Allah akan berikan ganjaran pahala. Sikit pun tak akan kurang. Sikit pun tak akan kurang. Terus itu darjat pertama, Allah muliakan manusia, berbahagia di akhirat. Di dunia Allah muliakan, di akhirat mereka berbahagia. Moga-moga kita masuk dalam itulah. Amin. Kita nak tengok darjat kedua pula. Yang ni panjang cerita dia. Sebab kita tak nak masuk dalam tu. Apa dia? Wa man kana fi hadhihi a'ma. Apa makna dia? Wa man, dan sesiapa, kana adalah dia, fi hadhihi, di dunia ini, a'ma, buta. Masihkah kau ingat cerita bulan lepas, cerita apa? Tengok nota. Bulan lepas kan kita cerita si buta. Jadi minggu ni pun nak sambung cerita yang sama. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Betul. Tengok dulu ayat berikutnya. Fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Jadi siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti dia lagi buta dan lagi sesat jalannya. Jadi siapa kat sini buta, ke akhirat lagi buta. Kalau maknanya makna yang hakiki, makna yang sebenar, Allah zalim pun. Kan dah lah kat sini Allah buta kan ni. Jalan tak nampak, Quran tak nampak, brain mahal, tak boleh nak baca Quran. Ke akhirat lagi buta pula. Allah zalim. Itu menunjukkan itu bukan makna hakiki. Maknanya makna majazi namanya, ataupun isti'arah, majazi. Jadi sesiapa yang kat sini buta hatinya, tidak kenal ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, hujah Al-Quran ni dibuat dia ambil hujah psikologi, dia ambil hujah orang Jepun, dia ambil hujah Barack Obama, dia ambil hujah Trump, dia ambil hujah macam-macam. Tapi Quran ajarannya dia tak tahu. Dia tak tahu. Ayat ni tentang orang kafir, tetapi pagi ni kita nak ambil pengajaran. Takut-takut nanti bangsa kita ni pun dikategorikan a'ma oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini darjat nombor 2. Darjat pertama tadi, asal usul kejadiannya Allah muliakan, sampai akhirat Allah muliakan. Tapi tuan-tuan, ada jenis 2 manusia ini, asal usulnya Allah muliakan,
tapi akhir sekali dia punya endingnya Allah hina dia. Kerana satu sifat, iaitu a'ma, buta, bukan buta mata tetapi buta hati. Kita sambung cerita bulan lepas. Macam mana dia tak butanya? Surau tersegar cantik, bila nak keluar pada taman nampak mengenai surau, tapi tak pernah nampak-nampak. Apa makna ni? Tak pernah nampak-nampak. Maghrib tak pernah datang, Syak tak pernah datang, subuh tak pernah datang. Zuhur asar tu di pejabat masing-masing. Dia buta. Buta mata ke? Tak. Buta hati. Di rumah Quran besar Quran kat rumah. Tak Quran lari dalam lari macam tu. Nampak tu. Ataupun atas meja macam tu. Nampak. Dia tak nampak. Dia tak nampak. Remote TV kecil, dia senang nampak. Si buta. Si buta. Janganlah ada dalam rumah kita si buta ni. Janganlah ada. Tapi walaupun kata jangan, ramai sangat si buta. Suruh cari kisah Dzulqarnain dalam Quran. Tak payahlah cerita walaqad karramna ni jarang-jarang jumpa kan Kisah Dzulqarnain kan banyak orang bercerita kan Cari dalam Quran tak jumpa. Tapi bila tanya final siapa, Astro ke TV3, boleh jumpa. A'ma. Surau dekat tak nampak, stadium jauh sampai. Simpang banyak tu ke stadium tu, banyak lampu merah tu, sampai. Nampak ke mana stadium? Tak nampak. Sampai. Kedai nasi Arab sampai. Kedai tom yam sedap sampai. Kedai ikan bakar sedap sampai. Kedai nasi biryani sedap sampai. Kedai roti canai sedap sampai. Majlis ilmu yang bagus tak sampai. Si buta. Jadi Allah kata, wa man kana fi hadhihi a'ma. Kami baca Quran bukan untuk dapat pahala je. Kami baca Quran ni, kami ambil satu-satu huruf Quran tu, letak kat kaum kita, letak kat bangsa kita, letakkan ayat ni kepada manusia. Kami tak baca Quran untuk jadi tangkal, untuk murah rezeki. Tak. Dia datang secara automatik lah kalau baca kan. Tapi kami baca Quran, kami letakkan bangsa kami ni, sebab sayang sangat. Jadi bila baca ayat ini, kami pun nampaklah orang yang duduk atas motor, setepi simpang jalan, kat shopping komplek, kat padang bola, dalam stadium. Boleh nampak. Nampaklah anak-anak dara kita, anak-anak bujang kita sekolah menengah, remote cepat dicapai, Quran nak tunggu capai sendiri. Taubat nasuha tak jumpa. Siri keberapa drama tu dia tahu. Siri ke-7. Yang lepas tu orang tu jatuh ke bilik air. Dia tahu, ingat. Untuk dia menonton berikutnya siri ke-8. So cari walaqad karramna, tak jumpa. Ini dia tuan-tuan. Kami memerhatikan gelagat bangsa kami. Dan bila baca Quran mula terfikir. Walaupun amma tu orang kafir, orang yang ingkarkan ayat, tapi takut-takut bangsa kita menyerupainya. Sebab buta Quran.
Buta Al-Quran. Dan tadi ustaz kat satu masjid dia besar. Kapet ni bukan kapet murah je. Kapet satu masjid tu 1 juta kapet. Kapet Masjid Madinah, sekeping. Warna merah. Sama. Kita baca surah Kahfi ya. Dalam ayat 45 sampai ayat 49. Azan, biasanya kuliah maghrib azan tu berhenti. Tapi pergi tadi kat pengurusi, kena berhenti ke kena sambung, malam ni sambung. Kata sebab tak pernah tengok ayat macam ni. Tengok buta. Jadi bangsa kami ni nak butakan dengan Quran. Dia tak nak buta, tapi tak ada orang nak tunjuk. Kasihan juga kan buta Quran ni. Berapa ramai kawan-kawan masuk liang lahat tak tahu mat silah tawilah. Ramai. Ramai. Bukan seorang dua. Belum tahu makna lagi tu, belum cerita makna lagi lah. Jadi dia buta kat dunia. Na'udzubillah. Allah kata fahuwa fil akhirati a'ma. Dan di akhirat nanti dia buta. Ya ke akhirat dia buta? Ya, betul ke Allah butakan mata dia? Tak. Mata dia nampak. Mana tahu mata dia nampak ustaz? Sebab bila dia ada depan Allah Ta'ala tu, semalam kan pagi subuh kita baca, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana abasarna. Itu dia mengaku. Bila orang banyak dosa berdiri depan Tuhan mereka, bila Allah panggil tu, bila Allah panggil tadi kan, Allah panggil kan, Allah suruh, Allah panggil, dia datang depan Allah Ta'ala. Sebablah muka surat 416. Bukan 416. Tandakan muka surat Isra' tadi 416. Bukan. Boleh tengok makna dia. Kami orang Arab tak payah tengok makna dah. Kamu orang Melayu kena tengok makna. Ayat 12 atas sekali. Walau tara idil mujrimuna. Al-mujrimuna tu apa makna dia? Yang drama ni 4 jam. Quran ni tak ada. Yang bola dia pergi, kedai makan dia pergi, surau dia tak datang. Yang tu lah. Pahala dia tak ada, usaha banyak. Melancong habis 12,000. Orang miskin tak tolong. Ada harta dia longgok. Nama dia nak fikir, harta aku ni nak buat apa ni untuk umat aku ni, tak ada. Dia yang kempen wakaf, aku 1 sen haram dia tak ada berwakaf. Itu cerita ustaz-ustaz pula. Dia yang kempen wakaf. Bila tanya pula, anta wakaf apa? Datang ceramah minta 1,500, datang ceramah minta 2,500. Wakaf apa? Nak claim kos kereta, nak claim kos minyak, nak claim kos masa. Habis apa yang anda wakafkan? Nanti upload YouTube ni benda ni biar ustaz-ustaz semua dengar. Apa yang anda wakafkan? Masjid kaya-kaya yang sekali datang bayar 800, 600, engkau anda legal, anda pergi. Masjid yang apa kedana surau, apa kedana 100, 100,500, tak mau datang. Apa yang diwakafkan? Jadi cakap pandai, buat elok. Ramai manusia yang cakap pandai. Quran bagi syafaat kat kita kat akhirat nanti ni. Quran ni orang-orang. Kau baca tak? Senyap.
Kau faham tak? Maksudnya cakap benar jadi di akhirat nanti orang yang dosa ni nakisu ru'usihim, tunduk kepada mereka. Di mana ditunduk tu? Inda rabbihim, depan Tuhan mereka yang panggil dia tadi. Asnan sini, dipanggil jadi kalau banyak dosa tunduk-tunduk. Lalu dia kata apa? Rabbana abasarna, wahai Tuhan kami nampak kat dunia dulu, kami nampak bangunan surau, kami tak datang. Kat dunia dulu kami nampak Quran, kami tak baca. Dan sekarang kami dah nampak api neraka kat depan kami menjulang-julang. Itu. Jadi dia tak buta. Di akhirat dia tak buta. Habis tu tadi Ustaz, dalam surah Isra tadi, siapa yang buta kat dunia, kami fahamlah buta hati. Habis kat akhirat tu buta macam mana pula? Jadi sekarang kita nak tengok apa bentuk buta ni. Buka 444 depan sikit 444. Kita nak tengok dia buta macam mana. Cawan ni bagus lah, biru-biru sikit. Kelas. Cuba tengok baris 5 ke baris 6 daripada bawah tu ada. Walau nasya'u laqamasna ala a'yunihim fastabakus sirata fa'anna yubasirun. Itu maksud buta tu. Walau nasya'u, kalau kami mahu terhadap orang yang kami mahu, latamasna, kami akan padamkan ala a'yunihim, ke atas pandangan mereka. Tengok, itu bukannya buta Allah cucuk mata dia tak. Dia ada puncanya. Berapa dekat di mahsyar diberikan cahaya pada dia. Tapi bila habis hisab amalan, dia dah baca kitab tadi, kitab amalan dia tadi, waktu nak pergi meniti titian sirat tu, Allah padamkan cahaya dia. Dan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, titian sirat adalah gelap gelita, gelap bumi, gelap tak nampak apa. Dan titian sirat itu bagi setengah orang dia cukup halus, cukup kecil. Umpama apa? Pandai orang Melayu jawab. Dia tahu mana tak tahu lah. Okey lah tu. Tunggu dah siap lebih kurang 800 muka surat. Kita pandu akidah. Dah siap Ustaz. Sekarang tulis dalam 3 bulan lagi terbit insya-Allah. Kita tengah proses akhir. Ini tengah ditabukkan menyiapkan panduan lengkap kita Arab yang kita belajar solat yang saya baca dulu, saya dah mengajukan dan saya gambar sekali kitab tu kan yang kita baca itu KIKM ni yang cerita solat tu dah siap Melayu. Itu kerja kami wakafkan masa, wakafkan tenaga, wakafkan mata untuk umat untuk umat ni. Nanti baca dah dulu. Semalam tu satu balik daripada pejabat syarikat layout nak komplainkan gambar-gambar. Tonton tengok tu nanti tak payah jangan siapa dah faham dah. Baca, tengok gambar, faham apa perbuatan-perbuatan solat. InsyaAllah doa lah Ustaz tak bakti sebenarnya 2 siap buku ni, kalau saya mati aman. Tanggungjawab saya dah lepas. Baik, benar. Tengok nak meniti titian sirat tu, titian sirat gelap gelita. Di mahsyar waktu membaca kitab amalan tu, Allah bagi dia cahaya. Tapi bila nak meniti titian sirat tu, Allah padamkan cahaya. Titian sirat gelap gelita.
Lalu ayat itu kata apa? Selepas dia gelap gelita, titian sirat gelap gelita, dia tak ada cahaya tu, fastabakus sirata. Apa makna fastabaku tu? Ada surau masjid namanya Fastabaqul Khairat, kan? Ada nama surau macam tu, Maka mereka pun berlumba-lumba as-sirata, meniti titian sirat yang gelap gelita dan yang halus, berapa belah 7 yang Kak sebut tadi, Lalu Allah kata fa anna yubsirun. Macam mana dia boleh nampak titian? Itu makna buta. Maka gelap, tak ada cahaya, tak ada lampu, meniti. Katalah kita ambil pokok kelapa tu, tumbangkan lintang parit, kan? Hari malam gelap bumi tu, gelap gelita tu, tak ada apa-apa. Titi, mana kita pergi? Bawah parit tu buaya 10 ekor. Tu boleh cerita api lagi. Di sana tu api, bukan buaya. Buaya ni mungkin kita boleh lompat-lompat pegang dulu dia, kan? Dia tak boleh makan kita, tak kuat gagah, kan? Tapi api nak lari macam mana? Jadi dalam neraka lah dia. Itu maksud siapa yang kat dunia ni buta, kat akhirat dia buta. Apa maksud? Meniti titian sirat, tak ada cahaya, tak ada lampu. Titian sirat gelap gelita. Na'udzubillah. Maka Allah sumbatkanlah dia dalam neraka. Itu ending ni. Mula mulia, makan ada elok, boleh naik kapal, boleh naik kuda, boleh naik unta, boleh naik kereta. Tapi endingnya hina. Satu darjat. Yang pertama tadi endingnya mulia, mulanya mulia, endingnya pun mulia sebab dapat kitab dan sebelah kanan. Masa meniti titian sirat, Allah beri dia cahaya. Ayat mana pula tu? Kan orang kan baca Yasin kan, tapi dia tak faham tu. Siap. Ni yang Ustaz nak kurung nanti ni. Besok siapa free wakil ni 4-5 orang datang ke Pedas Linggi, tengok sikit kita punya projek. Ustaz ada kat sana daripada pukul 10 sampai pukul 9, pukul 3 kot. Pukul 3 ataupun 4 petang. Okey, situ kita. Dan tengok. Kalau berenang dah siap. Ustaz nak kurung tuan-tuan nanti. Istilah Ustaz tu kurung, Ustaz nak ajar ada duduk situ. Katalah bulan April, minggu kedua, package Yasin. Namanya package Yasin. 3 hari ataupun 4 hari untuk kita baca Yasin tu elok dengan Ustaz Wan dan pandu. Dah book lah Ustaz Wan. Ustaz Wan kita baca depan dia. Tak ramai, 40. Sebab dia ada 40 rumah ni. Maksudnya keluarga lah, nak baca elok. Anak dara kita pun baca elok. Mana yang kecil sekolah rendah tu ni kita bawa budak UKM, kita bayar dia RM50 untuk ajar anak. Mana yang dewasa ni baca dengan Ustaz Wan. Lepas nanti minta Ustaz Wan beritahu sikit mana-mana. Antaranya walau nasya'u la tamasna. Jadi bila kita baca Yasin nanti lain kali, daripada mula tu kita nampak je makna. Baru rasa pendek rasa sekejap sebab kita faham makna. Itu hasrat nanti Ustaz. Kita berwakaf-wakaf. Ustaz wakaf apa yang mampu Ustaz wakaf. Jadi tuan-tuan pun nak wakaf. Okay. Alhamdulillah lah. Sikit lagi cukup dah tu 40 syalik. Duduk situ. Musim cuti sekolah Ustaz buat package Al-Baqarah 10 hari. So bawa anak, bawa isteri, duduk situ. Tak payah masak-masak kan? Relax. Kita belajar Quran. Masak, biar kantin masak. Bayar lah makan kan? Syalik-syalik tu bayar lah sikit. RM2 ke kos elektrik kan? Untuk maintain. Kalau Ustaz ada duit, Ustaz tanggung ke. Kalau dah tak ada macam mana? Kita pun bukan kaya sangat kan? Sebab nak faham dalam Quran. Ceramah lain takkan ada.
Jangan haraplah ceramah melalui Rasul Ustaz, tak ada lah, tak akan Ustaz buat. Ya, Ustaz nak mantapkan kalau boleh setiap kawan-kawan kita ahli surah masjid ni 30 juzuk ni, mana-mana imam baca kita boleh ikuti makna. To my vision for my nation. Duit habis tak apa. Orang lain datang tengok tuan-tuan ni, wah ni satu kepala buat seminar ingat mati dapat RM50 satu kepala ni. Masing-masing nak lumbuk duit, berarti tuan-tuan itu masing-masing punya hal. Ustaz perhati muka tuan-tuan ni, Ustaz ingat Quran. Jadi bila habis, biar kita habiskan duit untuk umat kita. Barulah nanti apa engkau wakaf boleh jawab lah. Kalau nak cerita alam kubur pun minta duit, ada habis cerita. Nanti apa yang kau wakaf, jadi bukan aku wakaf, umat aku wakaf untuk aku. Aku kaya berjuta-juta duit, umat aku beri duit. Jadi orang miskin dapat tak masuk syurga macam tu? Tak dapat. Sebab semua majlis ingat mati pun kena bayar, nak belajar Quran pun kena bayar. Orang berpegedana semua layak masuk neraka macam tu. Jadi kita ada harta sikit, jom kita tolong. Orang miskin datang kak, free of charge, Ustaz tanggung semua dia. Kalau kak ada keluarga kan, miskin-miskin boleh bawa, tapi masa tak pack, masa kosong lupa, kita didik dia situ. Ustaz tanggung semua dia. Duit tak adalah banyak, tapi duit simpan tak apa-apa ada, duit belanja dapat apa-apa. Tuan-tuan simpan duit nak bayar esro bulan-bulan. Kami biar habiskan duit, biarlah tak ada duit nak bayar esro bulan-bulan. Boleh? Apa dalil orang yang dapat pada kanan tadi meniti titik surat ada cahaya? Buka muka surat 539. Ayat atas sekali, ayat 12. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Jumpa tak? Wa bi aymanihim busyrakumul yaum. Apa berita gembiranya? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Berapa lama dalam tu? Khalidina fiha. Apa nilai semua tu? Dzalika huwal fawzul azim. Tu dia. Orang yang darjat pertama, darjat mulia, mula manusianya mulia, endingnya mulia, itu tempat dia. Sebab apa? Sebab masa dia meniti titian sirat itu, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Beza dengan yang Allah padamkan cahaya dia tadi. Jadi orang beriman lelaki perempuan, dia banyak buat amal soleh, terima daripada kanan. Waktu dia meniti titian sirat tu, cahayanya ada kat depan, ada kat kanan kiri. Maksudnya lampu dia, torchlight tu depan ada, kanan kiri ada. Jadi dia nampak titian sirat. Yang gelap tadi, dia nampak. Maka endingnya busyra, bergembiralah dia. Sebab sampai ke syurga, tak jatuh dalam neraka. Tu dia, antara dua darjat. Itu Quran tu. Quran power. Kalau kita faham baca, kalau perangai tak senonoh, tak taubat juga. Kalau tak senonoh, taubat tu okey. Dah lemah iman kan, macam mana murah terbuat dosa. Lepas tu Allah bodoh aku ditaubat. Ayat tu bagus. Bukannya maksiat tu bagus tak? Dia taubat. Ini ceritanya lalai.
yang kerap saya sebut, yang drama haram-haram dalam rumah terus berlaku. Terus daripada 10 tahun lalu, 9 tahun, 8 tahun, sampai nanti 10 tahun ke datang pun benda haram itu tersiar juga. Allahu Akbar. Tak baca Quran ke? Baca ustaz tak faham. Ini kita nak atasi tak faham ni. Sebulan sekali tak cukup. Dia kena buat intensif. Intensif. Hari Selasa pergi kat satu surau, orang ni tak ramai, tapi kat situ dapat orang wakaf 340,000. Orang ni tak ramai tak? Sikit orang ada. Tapi masing-masing dah macam ambil ni, buat. 340,000 power. Ada satu tempat tu pula 210,000. Dia dah ada lah sekarang ni dalam akaun 700,000 untuk projek. Ada sikit lah dalam 300,000 lagi nak cari. Duit satu tu simpan je RM300,000. Sebab kita nak intensifkan, nak faham Quran ni dah elok. Target lain tak ada, purpose lain tak ada. Nak bagi baca maksilah kenal, biar sampai nanti bila sampai maksilah tawilah tu cepat-cepat kita perasan. Macam tu. Bukannya nak tunggu ditegur, "Woi, itu mana boleh pendek, itu maksiat." Bukan tunggu macam tu. Biar sampai bila kita baca, ni maksilah tawilah, secara spontan. Kita nak didik masa kita. Masa tu insya-Allah kot hujan turun elok-elok, padi kering jadi sawah yang kering berair balik. Masa tu kalau boleh jangan tua dulu kan. Pagi baca Quran, petang baca Quran, malam baca Quran. Kita boleh tanam padi ke kampung dulu kan. Lepas tu tinggal. Dah sekarang tak boleh tanam kelapa sawit, air tak ada. Jadi antara dua derajat. Jadi ada manusia kat dunia Allah mulia, kat sana mulia. Dia ada cahaya meniti titian sirat. Ini yang imam-imam Masjidil Haram, imam tarawih bila dia malam 27 tu, dia doa tu panjang tuan-tuan. Ini antara yang dia baca. Ibu macam mana orang Melayu tak faham kan? Amin. Apa amin tu apa? Ni. Waja'al baina aydina nura wa bi aymanina nura. Dia baca tu jadikanlah di depan kami waktu meniti titian sirat cahaya, di kanan kiri kami cahaya. Nabi dia doa Arab kan. Okey. Baik. Jadi alhamdulillah lah Mana satu pasukan kita nak masuk ni? Pasukan yang mula mulia, akhir mulia, atau pasukan pula kumpulan kumpulan yang mulianya Allah, mulanya walaqad karramna, kami muliakan, dan akhir sekali faulaika yaqrauna kitabahu, baca kita amalan dan bergembira, dan yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Satu kumpulan. Jomlah masuk kumpulan ni dengan syarat apa dia? Sini jangan buta. Sini jangan buta. Quran kena celik, nampak capai baca. Ustaz, saya dah habis 30 juzuk hafal ustaz, tak payahlah capai Quran. Okey lah. Tapi tengok muka dia ni bukan kan Ustaz Ustaz Asmadi, Ustaz dia dah Al-Hafiz, dia tak tengok Quran. Dia boleh baca. Isteri pergi cucuk ATM kat bank tu, dia dalam kereta baca, dia tengok Quran kan. Sebab dia Al-Hafiz. Kita apa? Al-Hafuz. Jadi kena capai lah buka Quran. Jangan buta kat sini. Surau kita nampak, majlis ilmu kita nampak. Tapi takutnya sini buta. Tanya Kak Bagi ni kedai ikan bakar paling best kat mana? Dia boleh jawab. Dia bawa anak bini dia pergi makan. Kedai nasi biryani paling best mana? Dia tahu juga.
kedai nasi Arab paling best mana? Apa jenis nasi Arab paling best? Dia boleh jawab. Dia bawa anak bini ni makan. Bila tanya majlis ilmu paling best ke mana? Bandar Baru Bangi. Tak tahu. Buta. Tentulah cerita dah tu melopok punya kerja. Antara dua darjat. Jadi mulanya mulia, tetapi kemuliaan itu dia tidak iktiraf, dia tidak kekalkan, dia hidup sini secara buta. Maka di akhirat endingnya pun buta juga. Buta apa? Meniti titik sirat, tak ada lampu, kanan depan tak ada, kiri kanan tak ada, maka dia jatuh dalam neraka. Itulah apabila makna buta ini ialah lalai hidup kat sini. Last buka muka surat, buka balik muka surat 174. Buka balik 174. Jadi ending tadi, orang yang buta kat dunia ni, kat akhirat itu dia jatuh dalam neraka kan. Itu dia Allah beritahu, walaqad dzara'na li jahannama. Dia meniti titik sirat tadi tak ada cahaya, dia jatuh jatuh dalam neraka. Itu yang Allah beritahu, walaqad dzara'na li jahannama. Ramai ke sikit? Ramai. Katsiran minal jinni wal ins. Kenapa Allah simpankan dia dalam neraka? Dia jatuh tak ada cahaya tadi. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu yang kita dah sebut bulan lepas. Dia tahu orang putih bercium tu haram, Hindustan joget buah dada goyang tu haram, Korea seksi haram, Melayu cinta berahi peluk-peluk pegang-pegang haram. Otak dia tahu, hati dia tak faham. Hati dia tak faham. Dia tahu azab. Walahum a'yunun, dia ada mata, la yubsiruna biha. Nampak ni bangunan ni. Tapi macam mana dia? Macam tu lah. Walahum adanun, dia dengar ni, Allah dengar. Bukan tak dengar. Yang Tuan Bilal kita terkeluar buat leher, nak punya nak kuat. Tapi tak dengar. Jadi mulanya tadi Allah muliakan, tapi kat sini pun Allah dah hina dia sebenarnya. Ulaika kal an'am. Allah dah tengok dia sama seperti lembu, kerbau dan kambing, bukan manusia lebih dah. Cerita panjang lah tu bulan lepas, tak payah ulang. Okey, apa sifat dia hidup kat sini? Makna buta tadi, ulaika humul ghafilun. Jadi kat sini dia ingat dah, dia lalai. Itu makna buta tadi. So don't be ghaflah, don't be lalai. Jangan kita lalai hidup kat sini. Na'udzubillah lah. Ingat ada itu. Semua Quran dia umpama apa tu? Umpama tukul besi tu. Quran ni dia ketuk-ketuk kepala kita tu, kutung, ketuk ke belakang kita, kutung. Kalau faham. Kalau tak faham, dia dapat pahala je. Dia tak ketuk. Itu pentingnya faham. Wallah, sekadar itu kuliah sembuh. Pergi ini dan cabut pergi. Banting. Belajar solat sikit. 50 orang kumpul. Orang muda-muda. Kalau untuk tu saya tak pergi lah. Orang muda-muda kumpul 40-an macam tu. Kita nak pergi dia. Ada beberapa pertanyaan, perbincangan, sila 9-2 minit.
Oh, dah ada yang YouTube kan? Dah keluar dah? Bagus. Oh tu, okey, Facebook Ustaz yang baru, boleh ikuti pengajian situ ya. DHK, Dr. Hasnan Hasan, Facebook. Jangan Ustaz Hasnan dia pergi fan club. Fan club tu bukan Ustaz. Fan club tu orang lain, bukan Ustaz. Apa yang dimasuk dalam tu bukan izin Ustaz pun. Ya, nama Ustaz kadang-kadang tercemar tu disebabkan fan club. Ya, ada yang dah report polis pun disebabkan fan club. Ya, jadi Ustaz nak paksa tutup tak sampai hati. Ya, jadi Ustaz buat baru DHK, Dr. Hasnan Hasan. Ya, Ustaz dah buat pengisytiharan dah itu dalam fan club tu, Ustaz cross masuk segala yang sini tidak ada hubung kait dengan Ustaz Hasnan. Ya, tak payah ikuti itu, ikuti Facebook Dr. Hasnan Hasan Kalau tak Ustaz dia pergi ke fan club, kalau tak Dr. Hasnan Hasan. Ustaz tak nak doktor tu tapi nak different kan. Ya, nak differ kan daripada itu. Dia boleh ikuti situ. Memang betul tak? Kalau orang tu mampu dengan hanya menanggung sedikit kesakitan tanpa menghilangkan khusyuk dia, kalau dia boleh bangun, dia kena bangun. Kalau dia boleh sujud bawah, dia kena sujud bawah. Nak lagi clear penjelasan dia, pergi Ustaz time dia di YouTube tu, solat atas kursi mazhab baru, nanti dapat. Itu lagi clear, lagi panjang lebar dia jelaskan 100% sama macam yang Ustaz punya. Tapi sebab dia tok guru, dia Ustaz pun suka. Semalam dia tunjuk Ustaz dengar, wah, siapa yang mampu turun ke bawah, siapa yang mampu berdiri lama tapi lutut dia dah masuk besi, dia tak boleh bengkok, dia kena solat Allahu Akbar, iftitah Fatihah surah, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Dia nak sujud, dia bukan duduk atas kerusi, dia sujud macam ni, Allahu Akbar. Rukuk tadi macam tu, sujud dia ke bawah sikit, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali, Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajibni. Dia tak ada kerusi. Tak ada kerusi. Siapa yang dia mampu turun dengan bertekan macam mana cara baik, dia hanya menanggung sikit kesakitan, khusyuknya tak hilang. Rabbana sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, Allah. Dia boleh sujud dengan 7 anggota. Tiba-tiba dia duduk atas kerusi ni, dia duduk macam tu, batal solat dia. Itu jelas yang tu tak ada kelabu asap. Siapa yang memang langsung tak boleh bangun, tak boleh, boleh bangun rakaat pertama kan, dia duduk i'tidal, ya Allah. Jadi kalau dia dah turun tadi, dia tak boleh naik dah, dia duduklah sampai salam, kerusi tak ada lagi. Satu je yang ada kerusi ni, orang yang dia mampu takbiratul ihram sambil berdiri. Lepas tu dia tak boleh berdiri lama kan slip disc. Lepas tu dia tak boleh ke bawah. Itu jadi bantu oleh kerusi. Dibantu oleh kerusi. Tapi Dr. Zul Mufti Wilayah dah keluar fatwa, siapa yang separuh berdiri separuh atas kerusi, kakinya dalam saf. Dah keluar Google fatwa dah. Sebab Ustaz mengajar, sebab Ustaz ni cokir cabuk, Ustaz bagi taklimat, dia orang lawan. Mana boleh kata kaki kerusi dalam saf. Itu fatwa keluar. Senyap sunyi. Rupa-rupanya orang Melayu ni dia nak terima pada Ustaz yang glamour-glamour juga pun betul. Kan? Yang kita kampung ni tak terima kan. Itulah yang tu kan sebab orang Melayu ni dah jadi mazhab kerusi pula. Kerusi tu boleh bawa pada rumah tu power tu. Belakang masjid tu kerusi kan, dia ambil pergi ke depan, mampu. Maknanya apa? Jadi satu masa nanti mungkin tiba saat kita pula lah berlaku macam tu kan. Tu elok-elok yang lain dah.
jin. Jadi dia macam kita juga. Maknanya dia ada ustaz dia ada sekolah baca untuk kita ataupun belajar. Kat surau Ustaz Sungai Merak tu, bila Ustaz pergi Kuching, pergi Miri, Bintulu, Labuan tu, dulu budak berani tidur kat surau untuk dapat subuh jemaah. Budak-budak yang ayah dia tak datang tu, jadi remaja sekolah menengah ni lah, Ustaz galakkan tidur kat surau dengan anak Ustaz dia dulu. Bila anak Ustaz sebaya kan dia tak berani. Bila kenapa pula tak tidur kat surau lagi? Dia kata pukul 4 pagi, 3 pagi Ustaz ngaji Quran dia. Suara Ustaz ngaji Quran kat surau, tapi tak nampak. Dia cerita jin lah. Maknanya dia kita puasa lah. Dia Muslim, dia ada kafir, dia ada Muslim. Ada Muslim baik, ada Muslim yang tak. Dia makan tak sama kita lah. Makanan dia tulang-tulang, sebab tu tak boleh kencing kat tulang. Lebih-lebih kita makan. Semua hasil makanan yang kita tak nampak ni. Lagi tempat semua ada. Kita hidup dalam Dia saya kira kita hidup sampai 2 tahun, 2 tahun. dia umur dia banyak. Dan dia mati juga. Ada kuburan. Tapi kita tak nampak. Itu yang bila budak-budak ni panjat gunung naik 14 orang, tinggal 13 orang hilang kan. Dia biasanya perumahan dia ni kat tepi-tepi air. Dia pasang-pasang macam tu. Hilang, jumpa-jumpa kan kat Maran, dia hilang kat sini, jumpa kat Maran kan, hilang kat Sungai Petani, jumpa kat Kajang. Dia lah yang bawa tu. Nenek-nenek tu sayang kat benda tu, dia bawa, dia bagi makan. Jumpa-jumpa kan cala-cala tangan kan, pipi budak tu kan, dah lemah kan, maksudnya dia bawa dalam tu. Ini kita majlis-majlis kita ni mungkin dia ada lah dengar. Sebab tu dia tiru cara Ustaz baca Quran. Yang paling lagi dahsyat, dalam rumah Ustaz dia mengaji, itu lagi power. Sampai kan orang rumah jadi takut. Tapi dia baik lah dia ngaji Quran. Maksudnya kalah manusia. Dia ngaji pula pukul 3:30 pagi pula tu yang power. Dia ada. Jadi Nabi Hadi kecil. Wallahu a'lam. Yang tu tidak ada penjelasan. Tapi Nabi Musa boleh berjalan dengan dia, bukan jin. Kalau nak ikut logik akal, wallahu a'lam dia tak pasti. Jadi jin ada baik, ada Muslim, ada kafir. Saya tertarik dengan rujukan Ustaz tadi. Ustaz kata bukan Ustaz Abdul Rahman Abdul tapi rujukan dia balik kepada Pak Al-Quran, kita balik ke Al-Quran 9. Itu bermakna kalau kita baca sekedar Al-Quran, kita tak dapat habis. Kita baca habis tak? Baru boleh balik lah. Itu macam mana Ustaz komen? Terus tak baca Asal tadi kan, lepas tu balik nak habis. Mari kita membaca Quran. Kan Ustaz pesan dulu paling kurang 1 hari 15 muka surat, jadi 40 hari dia khatam. Jadi kita baca tu dengan hati, slow-slow step by step, kita usahalah. Kami alhamdulillah dulu daripada asrama penuh dengan kawan-kawan tu, kami cabut lagi pergi belajar pondok dengan nasi putih ikan tambahan sekor kan, selama 4 tahun. Niat kami satu je, kami nak baca Quran, setiap huruf, setiap perkataan kami faham. Niat kami tu je, tak niat ikhlas, tak niat apa-apa. Kami usaha gigih, lari daripada glamour tu, boarding school tu, cabut lari, pergi ke orang hina habis. Pondok, bukan nak dapat jadi pegawai apa, belajar pondok. Ustaz tak ada belajar SPM sekolah. Di sekolah, di pondok tu tak ada SPM. Untuk survive hidup ni, sebab Malaysia ni kan ada SPM kan, beli ada gaya pos tu, study sendiri, tompang sekolah 5 km, tompang situ periksa.
Kami tak ada belajar. Yang kami belajar semua bahasa Arab. Niat kami satu je, baca Quran. Yang pertama kami dah faham. Yang kedua, kalau ada orang sarahkan baris Quran ni, ditipu. Ditipu, kami bila baca kami tahu itu tipu. Dua tu je niat. Yang lain ada niat nak ceramah, nak ngajar kat surau masjid, tak ada. Itu je target. Jadi kita belajar sungguh-sungguh bahasa Arab tu. Akhir sekali bila kita baca Quran, boleh baca dengan hati. Bila jumpa je topik-topik macam ni, kita boleh linkkan. Kita boleh linkkan, boleh groupkan dalam otak dan hati kita ni ayat-ayat tu. Itu yang boleh cari-cari muka surat. Sebab kita dengan hati kita. Itu yang Ustaz nak pandu intensif tu. Itu yang tujuan Ustaz. Sebab kalau setakat sejam duduk sini, tu balik rumah tu uti canai TV ngau lah, habis yang tu tak ke mana apa ya. Tu kami belajar dulu macam tu. Pergi Azhar pula lagi, ada 15 tafsir yang muktabar tu, 15 jenis tafsir. Daripada yang lama-lama, Tabari, Alusi, Ibnu Katsir, Qurtubi, Al-Asafi, tafsir semua tu baca habis, supaya kita tahu makna buta tu bukan buta sebenar. Macam tu lah. Nak syarah panjang tu tak pandai lah, tapi tahulah itu maknanya. Itu yang Ustaz kongsi dengan surau masjid tu. Dan kita jejakkan ke bangsa kita, kat mana yang memang melekat betul, itu memang lekat sungguh. Kita jejakkan. Jadi Quran tu kita hidupkan. Sebab tu kita dah tumbuh NGO, Ikatan Generasi Al-Quran. Jadi semua nanti kena jadi member. Namanya Ikatan Generasi Al-Quran. Kita nak ikat kawan-kawan kita ni dengan Quran. Suatu hari nanti mungkin kita boleh sewa mana-mana stadium tertutup, lebih kurang 15,000, kita baca Quran sama-sama, kita faham. Kita panggil berita harian, utusan Malaysia, Sinar Harian, Harakah, semua tu kita tunjukkan yang kita ni adalah generasi Al-Quran. Angin reporter tanya pula apa makna yauma, pakcik-pakcik boleh jawab pula apa makna dia. Kita nak tunjuk yang bangsa Melayu mampu untuk faham Quran. Bukan tunjuk riak, tak, nak buktikan. Itu target sana. Nanti bila kita dah borang tu jadi member. Kan bila aktiviti apa kita ada seminar syuara contoh kan. Kat sini kita bagi makluman nanti aktiviti. Kami usaha untuk balik ke Malaysia. Jadi kalau ada anak-anak cucu kita boleh groom macam tu, cantik. Pesan dengan dia, kau pergi belajar kat sini, jangan harap sijil, jangan harap kerja, jangan harap duit. Faham Quran. Kalau ada orang salahkan baris Quran nanti, lebih kurang 60 tahun nanti, kau boleh betulkan dia. Ahli syurga lah tu. Adalah cahaya kat depan. Itu kaedah kami mendapatkan Quran. Bukan senang, susah. Tidur 2 jam sehari. 4 tahun tak ada bantal. Bantal dia apa? Ada tikar panjang tu tak? Tikar yang gulung panjang. Kan kami beli itu satu gulung besar tu ponsi, kami potong-potong. Gulung dia jadi bantal. Dia punya buka tu jadi tilam. Sebab tu guru tak bagi tidur ada bantal. Kalau dia kata kalau ada bantal, kamu tak ada ilmu. Pergi Mesir 4 tahun tak ada selimut sejuk, tak ada selimut tebal. Tidur dengan tracksuit, tidur dengan baju tebal. Bila sejuk bangun nampak Quran. Jadi susah lah. Jadi bila susah tu yang Ustaz nak ajak diorang, kawan-kawan kita buat benda yang sama. Tapi kena intensif. Tak boleh touch and go. Touch, go tu saya. InsyaAllah lah kita usaha lah kan, kalau tak boleh kita, anak kita boleh. InsyaAllah. Ada lagi? Allah alam, kita jumpa lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, hari ini kami berpagi-pagian mengucapi nikmat kesihatan dan perlindungan daripada-Mu. Sempurnakanlah segala nikmat kesihatan dan perlindungan-Mu bagi kami dunia dan akhirat, ya Allah. Kami memohon kurnia kepada kami hati yang celik, yang berupaya mengenal yang wajib dan sunat, lalu kami mampu untuk melakukannya.
Kurni juga kepada kami hati yang celik, yang berupaya mengenal yang haram dan yang makruh, lalu kami mampu untuk meninggalkannya. Ya Allah, di akhirat kurniakan kepada kami cahaya di hadapan, cahaya di kanan kiri ketika meniti titian sirat, lalu kami mendapat kegembiraan sampai ke dalam syurga. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.